Hafiz yang Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memulakan pengajian kita dengan bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 dan ayat 100 hingga 110. InsyaAllah 10 ayat yang terawal dan 10 ayat yang terakhir Al-Kahfi. Rumah. Subhanallah. Kenapa hilang semua? Bila gerokkan ni tadi? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Allahul Azim. Kita baru saja sudah membaca Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 dan ayat yang 10 ayat yang terakhir, dan insya-Allah bagi memulakan majlis ilmu kita, sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya mendoakan semuanya dalam keadaan baik, sihat wal afiat, dalam keadaan sentiasa dalam perlindungan, jagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah pun berada dalam siri yang ketiga bagi kuliah berkitab Riyadhus Salihin. Subhanallah, kitab Riyadhus Salihin. Tuan-puan dimati Allah sekalian, alhamdulillah kitab ini telah pun tiba di galeri. Lebih kurang dalam ada beberapa ratus naskah, memandangkan tempoh hari ada ramai yang berminat, yang berhajat untuk mendapatkan kitab ini untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu yang kita akan adakan setiap pagi pukul 7 hingga 7.30. Jadi hari itu saya ada sebutkan harganya lebih kurang 60-70. Saya mohon maaf, saya tersilap. Itu buku yang lain, tapi harga kitab ini sebenarnya kitab ni memang saiz besar A4, kemudian sangat tebal, isinya sangat tebal, sangat padat. Sebenarnya ialah saya nak berdiri. Harga sebenarnya adalah RM106. Betul Encik? RM106. RM106. Subhanallah. Setiap pembelian tuan-puan, ia sangatlah membantu gerakan kerja dakwah dan kerja amal yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah kita akan menyambung pengajian kita, mendetailkan sedikit hadis yang kita bacakan baru-baru ini. Itu merupakan hadis yang pertama, dan menurut Imam Syafi'i menyebutkan hadis ini mempunyai lebih daripada 70 kebaikan. Okey, sekarang kita akan mencatat, dan insya-Allah kita hari ini pun akan ada. Okey, insya-Allah ya kena tukar cik. Sehat ya semua? Alhamdulillah. Minta maaf kalau nampak saya mengajar macam laju-laju, sebab ya kita kena ready, kita kena sesuaikan dengan masa. Kenapa Ustazah buat sekejap, tak buat 1 jam? Saya fikirkan keadaan ibu-ibu pagi-pagi nak sediakan sarapan, dan mungkin ada orang yang nak pergi bekerja. Ada orang kan masuk kerja pukul 8, walaupun work from home tapi kena mula kerja pukul 8. Jadi subhanallah, itu yang saya cuba juga berhenti dalam 7.45 paling lambat. Tapi saya harap semuanya okey ya. Okey, subhanallah, muslimin muslimat, masih ingat ya hadis yang kita bacakan tempoh hari? Itu adalah hadis yang pertama yang disusun oleh Imam Nawawi. Begitu juga dalam kitab hadis 40. Begitu juga dalam banyak kitab-kitab yang lain. Kebanyakan para alim ulama, ramai para alim ulama menyusun kitab mereka bila melibatkan bab akhlak, melibatkan bab ibadah, dimulakan dengan hadis ini. Dan Imam Syafi'i kita menyebutkan bahawasanya hadis innamal a'malu binniyat ini merupakan pangkal kepada ibadah, pangkal kepada hadis, dan terkandung 70 bab ilmu, mencakupi 70 bab ilmu. Itu Imam Syafi'i kita sebut. Jadi insya-Allah tuan-puan dan mati Allah sekalian, mungkin ada yang nak tuliskan hadis ini, dan kita akan tengok apa penjelasan. Dan mungkin saya tak pergi deep sangat sebab hari ini hajatnya nak baca hadis yang kedua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Innamal a'malu binniyat. Betul-betul. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Likulli imri'in ma nawa.
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Fa hijratu ila Allah wa rasulih. Faman kanat. Encik, saya boleh tulis bawah lagi ke? Boleh nampak? Okey. Wa man kanat. Yang ni, kita kena bagi perhatian ni. Okey. Wa man kanat. Sebab kita bimbang. Wa man kanat hijratuhu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Yusibuha au imra'atin yankihuha. Au imra'atin yankihuha. Au imra'atin yankihuha. Nak habis dah. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Okey. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, nanti saya akan tulis tinggi lagi lah. Okey, kita tengok terjemahannya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita seharusnya selalu ingat apa yang kita buat mulakan dengan Bismillah. Kalau tak sebut penuh Ar-Rahmanirrahim pun tak apa, Bismillah saja pun boleh. Itu sudah maksud yang sempurna. Maksud Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Kalau kita nak buat apa pun pekerjaan harian kita, nak makan, nak minum, nak buat melakukan tugas-tugasan harian, nak bawa kereta, nak menyapu, nak kemas rumah, nak cari rizki, kita mulakan dengan Bismillah. Orang yang sentiasa mengikat dirinya, perbuatannya dengan Bismillah, dan kalau sebut penuh itu afdal, jauh lebih baik. Tetapi mungkin agak kesukaran bila sikit-sikit Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sebutlah dengan tenang Bismillah dengan nama Allah. Maka bila kita menyebutkan sesuatu perbuatan dengan nama Allah, kita akan dapat pertolongan Allah. Kita akan dapat rahmat Allah. Kita akan dapat redha Allah. Kita dapat perlindungan Allah. Dan banyak lagi yang kita akan dapat apabila kita memulakan satu pekerjaan dengan nama Allah. Perlindungan daripada siapa? Syaitan, hawa nafsu. Kemudian daripada apa? Daripada manusia yang berniat melakukan kejahatan. Jadi insya-Allah daripada amalan kita memulakan sesuatu pekerjaan dengan nama Allah, ia sangat membantu untuk kita menjadi orang yang ikhlas. Walaupun amalan kita itu teruji dengan mungkin ada beberapa perkara yang membuatkan kita rasa kecewa, yang membuatkan kita rasa sedih dengan perbuatan manusia yang kita telah buat baik. Tapi kerana kita telah memulakan dengan Bismillah, mudah-mudahan syaitan tidak mampu nak mengganggu dan merosakkan amal soleh kita. Jadi mulakan dan biasakan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Melakukan apa saja dimulakan dengan Bismillah. Subhanallah. Okay, ini ringkas. InsyaAllah akan datang, InsyaAllah kita akan detailkan sebab Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah. Jadi para mufassirin, ahli tafsir, ulama tafsir
banyak menjelaskan tentang fadilat, kelebihan, maksud Bismillahirrahmanirrahim sendiri begitu detail. Jadi itu sedikit penerangan, ini pun saya baca daripada tafsir. Okey, tuan-puan yang mati Allah sekalian, ini tak ada kaitan pun dengan hadis yang kita nak bacakan. Tapi sebab saya dah tulis Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, innama, sesungguhnya, al-a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan binniyat disertai dengan niat. Okey. Sesungguhnya setiap amalan disertai dengan niat. Kalaulah contohnya kita bawa kereta, kan? Kita bawa kereta, lepas tu kita sampai ke satu tempat, namanya KFC. Contoh KFC lah ni. Sampai dekat kaunter, lepas tu orang kaunter tanya, "Ya puan, puan nak beli apa?" "Ha? Nak beli apa?" "Ya puan, puan nak beli apa?" "Tak ada apa-apa." "Habis tu puan buat apa datang ke dekat kaunter ni?" "Taklah. Puan datang tujuan apa?" "Bukan nak beli KFC." Saya tak ada niat pun." Contoh. Logik tak tuan-puan sekalian? Tak logik. Sebab yang membuatkan dia sampai ke situ, walaupun dia tak pasal niat, "Sahaja aku nak pergi beli KFC pada hari ini," gini, tak. Sebab itu disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, apakah itu niat? Niat, ini kitab Riyadhus Shalihin syarah saya ambil. Niat bermaksud kepada sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Niat iaitu sesuatu yang diniatkan di dalam hati dan diiringi dengan perbuatan. Biasanya apa yang kita lakukan memang telah disertai dengan niat-niat yang tertentu. Cuma sama ada dilafaz secara rasmi ataupun tidak. Kerana itu Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya setiap amalan berniat, disertai dengan niat. Niat baik ke, niat buruk ke, niat jahat ke, niat soleh ke, mesti ada niat. Niat untuk akhirat ke, niat untuk dunia semata-mata ke, niat nak dapat pujian ke, niat nak dapat redha Allah ke. Maksudnya semua perbuatan mesti ada niat. Subhanallah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya likulli imri'in, setiap sesuatu, bukan setiap sesuatu, imri' ini, dan sesungguhnya seseorang itu ma nawa, apa yang dia niat. Yang ini tuan-puan sekalian, kita akan baca hadis yang kedua hari ini untuk menjelaskan lagi apa yang dimaksudkan wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan dinilai dengan apa yang dia niat. Seseorang itu apa yang diniatkan. Subhanallah. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, dalam satu kelas ada 40 orang pelajar. Bukan semua ada niat yang sama. Ada yang datang niat menuntut ilmu untuk menjadi orang alim satu hari nanti nak mengajar. Ada orang datang sama, waktu yang sama, pengajian yang sama, guru yang sama. Niat dia nanti nak lulus cemerlang, nak dapat pekerjaan yang baik. Ada orang pula datang, niat dia sebab dia minat pensyarah ni, memang dia suka tengok, dia memang nak duduk, memang kalau pensyarah lain tak bagi perhatian sangat. Ada yang ni datang dengan niat, ya dah mak ayah paksa datang je lah. Ni nak habiskan belajar je, asalkan dapat degree je. Pelbagai niat. Tuan-puan sekalian, kita boleh pelbagaikan niat. Niat bukan semestinya satu. Sebab itu saya selalu, kalau dulu kuliah berkitab dengan muslimat, saya selalu di awal kuliah, saya kata betulkan niat dan kita memperbanyakkan niat. Ustazah, nak banyakkan niat macam mana? Niatlah segala-gala jenis kebaikan yang kita harapkan daripada kehadiran kita dalam majlis ilmu. Kalaulah ceramah umum, selalu bila tanya, "Makcik, apa niat makcik datang?" "Nak jumpa Ustazah." "Ha. Cik tengok kot TV lah, cik tengok ni, nak tengok depan-depan macam mana ha." Saya kata, okey, niat makcik tu tak salah. Tak adalah niat tu berdosa ke terpesong ke. Tetapi makcik letakkan keutamaan niat datang kerana nak redha Allah. Boleh niat hajat nak berjumpa, insya-Allah lepas ni kita jumpa, kita boleh ambil gambar. Ini belum PKP lah. Insya-Allah. Niat lain lagi, Ustazah, saya niat supaya dengan ilmu ni saya boleh mengajar orang lain. Tuan-puan sekalian, contohnya kita pasang banyak niat. Niat supaya Allah murahkan rezeki dengan hadirnya majlis ilmu. Niat supaya Allah berikan kebahagiaan.
Walaupun niat tu tak secara rasmi pun kita lafaz, yang penting ada hajat-hajat niat-niat kita datang. Tuan-puan sekalian, ada orang datang dengan 5 niat. Dan Nabi sebut sesungguhnya setiap orang itu apa yang diniatkan. Tuan-puan sekalian, dia menjadi satu doa. Dia niat nak dapat jumpa Ustazah, dapat jumpa. Dia niat nak dapat redha Allah, insya-Allah dia balik dalam keadaan dia dapat redha Allah. Ustazah, acik niat supaya acik datang kuliah ni, dapatlah Allah ampunkan dosa-dosa acik ya. Tuan-puan sekalian, Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh perjalanan, yaltamisu fihi ilman, yang terdapat padanya ilmu, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Acik niat Ustazah, mudah-mudahan dapatlah ke syurga. InsyaAllah acik niat, sebab Nabi dah sebut kamu sebagaimana yang kamu niat. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, contoh kita nak pergi ke pasar raya, kan kita ada niat dah, bang saya nak beli tu, nak beli ni, ada 5 perkara yang kita hajatkan. InsyaAllah Allah permudahkan untuk kita dapat 5 perkara barang tu. Apa yang kita niat, insyaAllah dapat. Kita akan fokus kepada pemikiran kita. Kita dah tahu tempat mana nak cari, tempat mana nak cari. Tuan-puan sekalian, dalam PKP ni saya nak cari gunting pun payah. Ada keperluan lah nak guna gunting tu. Kan, pergi sana, pergi sini. Tapi sebab niat nak cari gunting tu, walaupun pergi dalam 5 kedai pun, tetap cari sampai jumpa. Itulah kekuatan niat. Niat ini akan memandu kita. Betul tak? Terutamanya orang perempuan. Kalau dah niat nak sesuatu, contoh, nak makan apam balik. Pergi satu tempat ni, tutup. Adakah kita, tak apalah. Kalau niat kita kuat, bang ada satu tempat lagi lah, rasa ada lah kat situ. Pergi lagi. Tak ada, satu lagi bang, satu lagi last. Kalau tak ada ni tak apalah. Sampai begitu. Sebab itu tuan-puan yang minta Allah sekalian, orang yang berniat membuat kejahatan pun dengan izin Allah, Allah izinkan ia berlaku atas ikhtiar usaha orang yang tersebut. Dan atas keburukan hatinya nak melakukan keburukan. Atas keinginannya. Apatah lagi jika kita berniat untuk membuat kebaikan. Kita niat untuk buat kebaikan, maka insya-Allah lagilah akan diizinkan dan lagilah akan dipermudahkan dan lagilah Allah akan tolong supaya niat-niat baik kita tu akan tercapai. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, kita sambung sikit lagi. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Dan faman, maka barang siapa. Okey. Maka siapa kanat hijratuhu, yang berhijrah, yang hijrahnya ni, okey, dan siapa yang hijrahnya ilallah wa rasul, ilallah wa rasul, kepada Allah dan juga kepada Rasul. Siapa yang melakukan hijrah kepada Allah dan kepada Rasul? Tuan-puan sekalian, hijrah pada zaman Rasulullah, berlakunya hijrah tempat ke tempat. Antaranya daripada Mekah ke Habsyah, kemudian daripada Mekah ke Madinah. Subhanallah. Jadi hijrah daripada tempat ke tempat. Dan hijrah tersebut tidak lagi dituntut sekarang. Maksudnya dituntut ni tak ada lagi kewajipan untuk melakukan hijrah sebegitu. Tetapi subhanallah, siapa yang melakukan hijrah untuk agamanya, untuk kehidupannya. Saya ada beberapa orang kenalan saya, subhanallah, elok dah beli rumah, duduk sini, Ustazah kami nak hijrah. Saya kata, oh suami dapat kerja lain ke? Suami kami, tak Ustazah, tak ada kaitan dengan, sebab suami saya kerja sendiri. Kenapa nak hijrah daripada negeri ni ke negeri ni? Ustazah, sebab saya rasa tempat saya duduk sekarang, perkembangan dari sudut ilmu dan juga suasana kejiranan kurang baik Ustazah. Untuk pertumbuhan kami sekeluarga, untuk anak-anak dan sebagainya. Dan kami dah survey satu taman ni sekian. Jadi kami nak hijrah. Subhanallah. Lepas tu dia hijrah, tukar anak sekolah, cari rumah sewa baru dan sebagainya. Lepas tu tak lama saya jumpa lagi. Dia kata, alhamdulillah Ustazah seronok. Ada di situ subur majlis ilmu sekian. Dan ini pun tuan-puan sekalian, saya akan ceritakan dalam hadis yang kedua yang bakal kita bacakan nanti. Ia sangat ada kaitan yang mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang golongan yang akan dihancurkan oleh Allah bila mereka duduk bergabung bersama. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, hijrah daripada tempat ke tempat berlaku kewajipan dan perintah Allah. Antaranya hijrah daripada Mekah ke Madinah.
Namun apa hijrah yang masih dituntut kepada kita, yang diwajibkan ke atas kita pada hari ini? Iaitu hijrah daripada kegelapan kepada cahaya. Hijrah daripada maksiat kepada ibadat. Hijrah daripada menjadi orang yang jahat kepada orang yang baik. Kita boleh hijrahkan diri kita setiap hari. Subhanallah. Apa maksud hijrah? Hijrah bermaksud perpindahan. Tadi saya daripada ruang lain, saya berpindah ke ruang ini. Subhanallah. Lepas tu nanti mungkin berpindah pula ke dapur. Kita selalu berhijrah, kita selalu berpindah dari segi fizikal kita. Tapi hijrah yang paling payah adalah kita nak hijrahkan hati kita. Daripada kita sedih, duka cita, nak pergi kepada kuat, tabah, bangun, bangkit kembali kerana Allah. Kita nak hijrahkan diri kita. Daripada suka berhibur, tengok movie, layan drama, layan K-pop, layan itu. Kita nak susun kehidupan kita. Stop berhibur berlebih-lebihan. Tuan-puan sekalian, Islam ini agama fitrah. Hiburan memang dibenarkan, diharuskan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan kita, Allah paling tahu. Sifat manusia perlukan hiburan, ia adalah satu keperluan dan memang tidak dilarang. Sayyidina Aisyah juga ada berhibur, Rasulullah juga ada hiburannya, sahabat-sahabat Nabi juga ada hiburannya, tuan-puan yang mati Allah sekalian. Tetapi hiburan ini ia perlu seperti garam kepada makanan. Makanan kalau terlebih garam, banyak pula tu apa jadi? Mungkin terpaksa buang, tak boleh nak makan langsung, tak boleh nak cover langsung. Tambah air pun dah tak boleh cover, tambah gula pun tak boleh cover, terlampau masin. Apa akan berlaku? Rosak makanan tersebut. Jadi berhibur ini hanya perlu sekadar garam dalam makanan. Cukup rasa, cukup sedap. Kalau terlebih membinasakan. Masya Allah. Kita nak hijrah kehidupan harian kita, nak susun atur. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, walaupun PKP, anak-anak saya pun ada di rumah, 5 orang sekolah. Jadi kita pun buat jadual. Ikut waktu bila hari sekolah, daripada pukul 8 sampai pukul 3, mereka tak dibenarkan untuk tengok TV dan sebagainya. Kami ibu bapa kata, okey, itu waktu sekolah, waktu belajar. Kamu bacalah apa pun buku, apa yang nak rujuk, sekian-sekian. Oh, lepas tu pukul 10, 10.30 boleh rehat sekejap. Pukul 1 hingga 2, makan, minum dan solat. Subhanallah. Lepas tu sambung lagi belajar. Jadi mereka pun boleh terima, kita dah set. Sama juga ibu bapa pun sama. Bila berada di rumah, masa tu kita boleh baca kitab, boleh baca buku, boleh buat apa saja. Yang penting kita dah niat untuk hijrah. Kehidupan kita, kita nak hijrah. Cara hidup kita, nak hijrah semua perkara tu, Allah akan permudahkan, percayalah. Kata boleh ya anak-anak, boleh. Boleh Umi, boleh. Alhamdulillah. Subhanallah, apa yang kita niatkan, itu Allah akan berikan. Allah akan tolong kita, Allah akan bantu. Okey tuan-puan sekalian, jadi cuba kita tengok. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan kerana Rasulnya. Fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini saya bagi contoh dan saya tak tujukan kepada sesiapa pun. Ada sebahagian artis yang bila dia berhijrah, subhanallah, dia melakukan perubahan. Dan kita pun memuji, kita ucap syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan hijrahnya benar untuk Allah dan untuk Rasulnya. Dan kita boleh lihat sebahagian besar artis yang berhijrah. Dulu seksi, dedah aurat dan sebagainya. Dan dia mampu istiqamah dengan lebih baik daripada kita. Mampu istiqamah. Dan saya percaya di peringkat awal dia nak hijrah, mesti terlalu banyak ujian dan cabaran. Dan sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, hijrah adalah sesuatu perkara yang sangat payah, yang sangat susah. Tetapi dengan mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh mohon pertolongan Allah, ia akan dipermudahkan oleh Allah. Memang biasa orang berhijrah akan tanya, Ustazah, kenapa Ustazah saya nak hijrah menjadi lebih baik tapi ujian tak henti-henti Ustazah? Ustazah saya nak hijrah gini-gini, saya rasa macam dah putus asa. Saya rasa kehidupan saya dulu yang walaupun dengan maksiat, saya tak tutup aurat dan sebagainya, tapi kehidupan saya okey saja Ustazah. Saya kata itu istidraj. Allah beri nikmat kepada puan, tapi dengan kemarahan, kemurkaan, kebencian Allah. Habis tu Ustazah, sekarang saya mula hijrah, saya mula berubah. Kenapa ujian demi ujian? Subhanallah. Lalu saya katakan, Puan ada kapet di rumah? Ada Ustazah kapet. Kalau kapet tu dah kotor, Puan akan buat apa? Akan pergi cuci, akan bersihkan. Apa cara yang paling mudah?
Kalau nak hantar kedai apa semua ada kos. Apa cara free? Oh, saya gantung di pagar Ustazah. Saya gantung di pagar. Kemudian saya ambil penyapu, saya ketuk. Banyak tak keluar habuk? Banyak Ustazah. Memang seronok. Ketuk. Keluar habuk. Keluar habuk. Sampailah habuk hilang keluar. Saya tanya, puan, kalau kapet tu boleh bercakap, agak-agak dia cakap apa? Mesti dia cakap sakit Ustazah, sakit. Sebab saya ketuk tu sungguh hati Ustazah. Saya seronok pula tengok bila dia keluar tu. Kalau kapet tu boleh berkata, mungkin dia kata, aduh sakit. Subhanallah. Kalau puan boleh dengar lah dia cakap apa, puan akan cakap apa? Sabar, sikit lagi. Nanti bersih, nanti cantik. Nanti wangi. Subhanallah. Tuan-puan yang mati Allah sekalian. Ini hanya analogi, tapi bukanlah analogi tepat untuk beri kita faham. Kenapa kadang-kadang kita diuji oleh Allah? Apa saat kita diuji, apa yang kita rasa? Pedih, sakit. Subhanallah, terduduk. Rasa dunia ini gelap. Rasa sempit dada. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah sedang memukul kita dengan ujiannya. Supaya keluarlah daripada badan kita dosa, sombong, angkuh. Dan Allah nak jadikan hijrah kita itu benar-benar kerana Allah. Allah test kita. Kamu hijrah sebenarnya kerana Allah ataupun kerana dunia? Siapa yang melakukan hijrah kerana dunia? Dan ada. Itu artis yang bagus. Alhamdulillah. Istiqamah sampai sekarang. Namun ada sebahagian artis memulai hijrah. Kemudian tak lama dia kembali semula kepada kehidupan asalnya. Ada yang berhijrah. Ini bukan artis saja. Orang biasa, orang awam pun ya, tuan-puan sekalian. Ada hijrahnya bukan kerana Allah, kerana Rasulnya. Apa yang berlaku, datang ujian, datang cabaran sekian-sekian. Subhanallah, dia tak kuat. Kerana di dalam hatinya, rupanya dia berhijrah bukan kerana Allah dan kerana Rasulnya. Okey, kita tengok. Barang siapa yang hijrah kerana Allah dan kerana Rasulnya, maka hijrahnya itu, perpindahannya itu, perubahannya itu adalah kerana Allah dan kerana Rasulnya, maka dia akan jumpa Allah dan Rasulnya. Siapa yang melakukan hijrah kerana Allah dan Rasul akan jumpa Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehariannya, dalam kuburnya, di barzah, di masyarnya, dan akhirnya ke syurga Allah. Wa man kanat, dan siapa yang hijrahnya li dunya yusibuha, bagi dunia dan isinya, bagi habuan dunia. Encik, kena turunkan sikit. Dan barang siapa hijrahnya li dunya yusibuha, kerana dunia ataupun habuan dunia, au imra'atin yankihuha, ataupun kerana wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya itu, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu ila ma hajara ilai, kepada apa yang dihijrahkannya. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, beri perhatian di sini. Subhanallah, yang kita harapkan atas ni tuan-puan sekalian, yang kita harapkan, kita berhijrah kerana Allah dan kerana Rasulnya. Namun ada peringatan yang sangat keras di sini. Wa man kanat, dan barang siapa yang hijrahnya kerana dunia dan isinya. Ramai mana orang melakukan hijrah. Saya nak hijrah, tuan-puan sekalian, saya macam ni, saya nak cerita sikit. Saya jumpa ramai muslimat, sebab ramainya muslimat yang jumpa saya. Subhanallah, masa ditimpa ujian, ditimpa musibah, datang menangis, berubah. Dulu yang saya kenal sebelum ini penampilannya berbeza, kemudian penampilannya lebih solehah, maksud lebih solehah, lebih baik. Ini bukan sebab saya menghukum zahir, tetapi itulah hakikatnya. Kan, walaupun kita tak mampu nak mengukur hati, tapi zahirnya semakin baik. Dengan pakaiannya dan sebagainya, dengan pakai stokin, pakai tudung lambu dan sebagainya. Lalu Ustazah, Alhamdulillah saya nak hijrah Ustazah. Lepas tu dicerita Ustazah, sebab saya hijrah ni Ustazah, ada ujian yang berat. Alhamdulillah saya syukur sekian. Saya kata Alhamdulillah. Itulah dia kata Ustazah, manis sangat. Manis, ujian ini manis sekarang. Saya rasa nikmat sebab saya dapat jumpa Allah kembali. Saya kembali pulang kepada Allah. Alhamdulillah, seronok. Saya gembira sampai menitiskan air mata kesyukuran. Subhanallah. Sebab kadang-kadang kita dengan nikmat Allah makin jauh. Kadang-kadang juga tanpa ujian Allah, kita tak kembali dengan sebenar-benar kembali. Selepas sekian lama tak jumpa, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, dah lama jumpa balik. Subhanallah, bila jumpa balik, perubahan yang sangat ketara pula. Masih lagi tutup aurat tapi kurang sempurna. Tudung mula singkat, pakaian macam ketat sikit, dengan tabarusnya berlebihan, dengan gaya-gayanya.
Saya pun kata, Masya Allah puan. Ya Ustazah, Alhamdulillah. Oh, macam mana, apa khabar? Alhamdulillah Ustazah, saya makin baik, keadaan saya makin baik. Alhamdulillah Ustazah, selepas daripada hari itu Alhamdulillah semakin baik. Sekarang bisnes pun makin baik. Saya tak Alhamdulillah, subhanallah. Tapi ketika itu dalam hati saya, tak sebagaimana bahagia masa saya jumpa saat dia diuji dan dia berubah dahulu. Bukan saya kata manusia itu tak boleh nak upgrade hidup dia, tidak. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Allahu Akbar. Yang saya terasa, saya teringat satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, manusia itu apabila di dalam ujian, dalam kesusahan, mereka meminta dengan Allah ketika berdiri, ketika baring, meminta pertolongan dengan Allah. Lalu apabila Allah mengangkat kesusahan itu daripadanya, maka dia kembali kepada asalnya. Dia lupa bahawasanya Allah telah membantunya. Dan ini yang paling banyak manusia hari ini. Masa susah, masa sekian-sekian dekat dengan Allah, hadir majlis ilmu, zikir banyak, Al-Quran banyak, subhanallah, dekat dengan Allah, jaga lidah. Kemudian hidupnya kembali senang, Allah makbulkan hajat dan doanya. Akhirnya dia berubah kembali sedikit demi sedikit. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Sebab itu, ada orang diuji dengan harta, diambil. Diuji dengan dunia. Lalu dia dekat dengan Allah, sedih dia dunia, diambil oleh Allah. Kemudian Allah kembalikan kepadanya dunia yang hilang, malah lebih kali ganda. Na'udzubillah, akhirnya dia berubah kembali. Hijrahnya adalah kerana dunia. Hijrahnya dulu kerana dunia. Dia dekat dengan Allah mengharapkan dunia. Dia dekat dengan Allah sekian-sekian, tuan-puan dimati Allah sekalian. Tetapi orang yang benar-benar hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, walaupun setelah itu Allah kembalikan semula dunia kepadanya dan dilipat gandakan, apa yang berlaku? Dia menjadi manusia yang jauh lebih baik. Dia berbanyak bersedekah. Dia tak mengubah penampilan dirinya. Tetapi kita nak jadi indah, cantik, tak ada masalah tuan-puan sekalian. Tetapi mesti sebaik-baik pakaian, Allah SWT berfirman, sesungguhnya sebaik-baik pakaian adalah pakaian taqwa. Dan hadis Nabi yang sahih, tuan-puan dimati Allah sekalian. Ini hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang indah ataupun pakaian yang mahal kerana tawaduknya kepada Allah dalam keadaan dia mampu. Tuan-puan sekalian, dalam keadaan dia mampu, maka Allah akan memberikan pakaiannya di mahsyar kelak dengan pakaian daripada syurga. Tuan-puan sekalian, Allahu Akbar, ketika saya menemukan hadis ini, saya rasa sangatlah lega dan saya rasa sangatlah indah. Dan saya boleh memujuk hati saya dan memujuk hati ramai wanita yang suka mengumpul-ngumpul pakaian. Masya Allah. Atas nama mampu, atas nama Ustazah rezeki dan sebagainya. Lalu masa tu saya ulang-ulang hadis ini. Saya katakan ada satu khabar gembira kepada wanita-wanita yang mampu, ada duit banyak dan sebagainya. Mampu beli baju satu helai 2,000 mampu, 5,000 pun mampu, 10,000 pun mampu. Duit ada juta kot. Mampu beli handbag 20,000, 30,000. Tetapi memilih untuk pilih yang sederhana. Kalau dia mampu beli handbag 30,000, dia beli 15,000, itu sederhana bagi dia. Walaupun bagi kita membazir, sebab dia mampu beli lebih lagi. Subhanallah. Okey, saya nak kembali kepada hadis Nabi tadi. Nabi menyebutkan, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang mewah, pakaian yang indah, kerana tawaduk dia kepada Allah. Kerana apa? Dia sedar duit yang banyak ini adalah pinjaman daripada Allah. Dia sebagai pemegang amanah saja, bila mati je, duit itu akan berpindah kepada orang lain. Dia tidak memiliki apa pun hakikatnya. Subhanallah. Kerana tawaduk, merendah dirinya kepada Allah. Bukannya pilih yang rendah, cikai sangat contohnya. Tapi dia pilih yang sederhana. Walaupun dia mampu lebih. Kerana mengharapkan redha Allah. Kerana tawaduknya kepada Allah. Maka dia akan diberikan pakaian di mahsyar kelak. Daripada pakaian yang diingininya. Pakaian daripada syurga, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita tahu di mahsyar dibangkitkan. Ini dalam firman Allah. Dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan tanpa seurat benang. Tapi bayangkan ada golongan di pada mahsyar telah dipakaikan pakaian daripada syurga. Aibnya telah pun ditutup. Subhanallah. Jadi sebab itu muslimin muslimat dimati Allah sekalian, berpada-padalah kita daripada mengambil bahagian dunia. Kita bimbang atas dasar memang kita reward diri sendiri. Atas dasar memang berbaloi kita kan kerja keras. Atas dasar macam-macam. Janganlah terlalu rakus dan mengambil bahagian dunia
sepuas hati sebanyaknya, kita bimbang, kita kurang bahagian di mahsyar, bahagian di akhirat. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha au imra'atin yankahuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan hadis ini memang ada kaitan langsung dengan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mana? Daripada Makkah ke Madinah. Memang ada kaitan langsung daripada Makkah ke Madinah. Kerana ketika peristiwa hijrah tersebut, ada sebahagiannya niat ikhlas meninggalkan kampung halaman, rumah, kebun, perniagaan, semuanya yang telah establish di Mekah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ramai sahabat yang mengikuti hijrah Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Asal orang kaya raya di Mekah, asal anak orang kaya, ada bisnes kukuh, ada pekerjaan yang sangat baik, ada rumah yang dah cantik, ada kenderaan, ialah ada binatang, ada ternak. Dan bagaimana mereka apabila dituntut melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinah, ada isteri, ada suami, ada ibu ayah, ada anak, ada yang enggan mengikuti. Mereka sanggup tinggalkan semuanya. Bayangkan kita, sanggupkah kita tinggalkan untuk menyahut seruan hijrah, untuk mengesakan Allah, untuk menyebarkan dakwah Islam ketika itu? Tetapi umat Islam ketika itu benar-benar teruji keimanannya dengan yakin bahawasanya hijrahnya daripada Mekah ke Madinah ini untuk mencari redha Allah, walaupun mereka sedang hijrah daripada senang kepada susah. Dan bila mereka tiba di Madinah, mereka miskin, mereka tidak ada apa-apa, mereka hilang isteri, ada wanita hilang suami, ada ibu ayah hilang anak, ada anak hilang ibu ayah, terputus hubungan, dan ada pelbagai kisah yang sangat menyedihkan. Contohnya kisah siapa? Abu Salamah, Ummu Salamah terpisah hampir 1 tahun. Ketika Abu Salamah, Ummu Salamah dan anaknya Salamah ni anak lelaki. Subhanallah. Dan apa yang dilakukan oleh kabilah Abu Salamah, ambil anak kecil yang masih menyusu, pegang. Kabilah Ummu Salamah pula pegang Ummu Salamah. Manakala tetap Abu Salamah mengikuti Rasulullah pergi hijrah ke Madinah. Terpisah 3 beranak ni. Ummu Salamah dipegang oleh kabilah dia, anak pula dipegang oleh kabilahnya. Abu Salamah tetap pergi. Adakah Abu Salamah tidak ada hati perut? Tidak. Abu Salamah sayangkan isinya juga masuk Islam. Sudah tentu sayangkan anak. Tetapi itulah pengorbanan yang sangat besar demi menyahut seruan jihad, menyahut seruan dakwah, sebab ketika itu hijrah adalah satu kewajipan. Tuan-puan dan puan Allah sekalian, lama tempoh, bukan macam hari sekarang boleh mesej WhatsApp, macam mana Salamah, macam mana, okey tak tu, duduk sana makan tak. Dikatakan Ummu Salamah setiap hari pergi satu kawasan di padang pasir, berdoa, meminta dengan Allah, menangisi, merindui suaminya, merindui anak kecilnya. Sehingga satu ketika kabilah Abu Salamah yang pegang anak kecil, mereka berbincang sesama mereka, cukup-cukuplah kita menyeksa Ummu Salamah, cukup-cukuplah kita menyeksa mereka, anak beranak. Lepaskanlah Ummu Salamah untuk mengikuti suaminya. Dan suaminya Abu Salamah setia menunggu di sana. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan hijrah ketika itu bukan mudah. Menempuh padang pasir dalam keadaan menunggang unta, ada menunggang kuda dan sebagainya, ada yang berjalan dan sebagainya. Dan antaranya hijrah yang turut serta adalah Aisyah. Ialah Sayyidatina Aisyah, ya, Sayyidatina Asma binti Abu Bakar mengandung syarat ketika itu. Dan anak yang pertama lahir setelah hijrah namanya Abdullah bin Zubair, anak Asma binti Abu Bakar. Saya Asma Harun, ya. Asma Abu Bakar adalah kakak ipar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakak kepada Sayyidatina Aisyah. Tuan-puan sekalian, kesukaran hijrah ketika itu, namun ada yang berniat hijrah kerana dunia, kerana melihatkan Mekah itu satu tempat yang sangat strategik. Madinah tempat yang sangat strategik, tempat untuk lagi berkembang ekonomi. Ada yang niat mengikuti hijrah Rasulullah kerana dunia, dan ada pula kerana ada wanita yang dicintai berada di Madinah.
Jadi sebab itu kalau kita lihat zahir hadis Nabi ini menyebutkan barang siapa yang melakukan hijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang melakukan hijrah kerana dunia, walaupun hijrahnya menempuh perjalanan yang sama, susah, sukar, lapar, dahaga, penat, bawah terik matahari dan sebagainya, bukan ada rehat macam kita sekarang nak singgah-singgah rehat, nak freshkan diri. Tak, di bawah padang pasir tuan-puan sekalian, sangat perit, dalam keadaan ketakutan dan sebagainya. Dan siapa yang hijrahnya kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kerana itu. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, Masya Allah, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, adakah hijrah kerana dunia, kerana wanita hukumnya adalah haram? Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, barang siapa yang dalam hijrahnya berniat meninggalkan negeri kafir sekaligus menikahi seseorang perempuan, maka niat ini tidaklah buruk dan tidaklah dilarang. Okey, subhanallah. Imam Hajar Al-Asqalani menyebutkan, siapa yang hijrahnya itu, Masya Allah, subhanallah, dia hijrah memang kerana nak dapat redha Allah, tapi ada selit niat untuk wanita yang dia cintai ataupun untuk dunia, maka tidaklah dikatakan dilarang. Sebab itu, kalaulah siapa ustazah, salah ke saya memang hijrah kerana Allah nak berubah sekian-sekian, tapi saya niat juga ustazah, bila saya nak hijrah ni, saya nak jual tudung yang saya pakai ni, salah ke niat saya? Saya kata tak salah, subhanallah. Puan hijrah lebih baik, puan pun jual tudung supaya nak encourage orang wanita lain kan, untuk semangat juga, tutup aurat. Ya ustazah, itulah niat saya. Tapi ada orang kata, dia hijrah rupanya nak keluarkan tudung. Oh, dia hijrah rupanya nak keluarkan jubah. Oh, dia hijrah rupanya nak jual handsok. Sebab tu dia mula pakai handsok. Oh, rupanya dia nak berniaga tu. Oh, dia hijrah rupanya nak jual tasbih. Oh, patutlah dia hijrah syekh duk ajak orang baca Quran, rupanya nak jual Quran. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, siapa kita untuk menilai niat manusia? Kalau kita sekalikan pun niat nak dapat dua-dua, insya-Allah dibenarkan. Tetapi yang mendepani niat itu adalah kerana redha Allah, kerana Allah dan sebagainya. Sebab itu kita dianjurkan mengamalkan satu doa yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang Rasulullah menjadikan amalan harian, amalan yang dicintai, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepadaku, kepada kami bahagian dunia, kehidupan dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan di akhirat juga baik, iaitu di mahsyar baik, di dalam masuk syurga. Wa qina azabannar, lindungilah daripada api neraka. Itu doa yang diajarkan, yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, selesai sudah hadis yang pertama. Insya-Allah esok kita akan sambung hadis yang kedua. Dan hadis yang kedua ini, ia sebenarnya satu hadis yang sangat deep. Saya pun baru baca secara mendalam dan tak sempat pun nak terjemahkan sedikit, sebab kita jual ini Riyadhus Salihin dan penjelasannya. Tapi ini memang kitab lama saya dah, iaitu Syarah Riyadhus Salihin, pustaka Imam Syafi'i, pustaka Imam Syafi'i, daripada syarikat pustaka Imam Syafi'i. Syarah ni ada 5 jilid. Setebal ini, sebesar ini, ada 5 jilid. Jadi, bila saya kuliah, saya menyampaikan, kalaupun tuan-puan tengok, ustazah ni macam tak ada pun dalam ni. Ya, sebab itu kita tak boleh berpandukan ni saja, sebab syarah ni dia akan pergi detail sikit. Tapi tak perlu pun beli syarah ni. Beli kitab ni saja pun sebenarnya dah boleh memadai bagi orang awam untuk memahami. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, esok kita akan masuk hadis yang kedua. Ini lebih, bukan kata lebih deep daripada ni, tak. Tetapi ia berkaitan dengan apakah hukumnya kita bersama dengan orang-orang yang melakukan maksiat dengan niat untuk kita dakwah, ataupun bagaimana keadaan kita dah selesa dengan pelaku maksiat. Kita tak rasa nak marah, kita rasa dah selesa dan sebagainya. Dan bagaimana, apa kaitan dengan niat, dan apa yang berlaku, apa peringatan Allah, apa peringatan Nabi bagi kita yang hidup
di bawah contohnya na'udzubillah, sekiranya hidup di bawah pemerintahan yang melakukan maksiat, yang tidak membuat ma'ruf nahi mungkar, bagaimana keadaan kita, dalam keadaan kita redha ataupun tidak redha. Jadi itulah hadis yang kita akan bincangkan pada pagi besok, dan hadis itu memang disusun oleh Imam Nawawi sebagai hadis kedua dalam bab ikhlas dan menghadirkan hati, niat yang ikhlas dan menghadirkan hati dalam perbuatan baik dan buruk. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir dalam perkongsian kita, dan saya nak ucap terima kasih juga sebab semalam selepas saya kongsi yang saya sedang siapkan studio baru dan sebagainya, memang ada banyak lagi equipment yang untuk menjadikan studio ini lengkap. Nak equipment tu canggih-canggih, macam-macam lah yang saya bayangkan. Saya tak perlu pakai ni, ada speaker yang boleh tangkap terus, dan equipment untuk satu studio yang lengkap, ia memerlukan belanja yang tinggi. Tapi saya tak ambil duit daripada sumbangan orang, maksudnya sumbangan orang ramai sebelum ni saya bimbang. Namun semalam, alhamdulillah, ramai pula yang berminat nak sponsor dan menyumbang kepada kelengkapan bagi studio yang baru ni. Masya Allah, sebab tengok tingkap tak siap lagi, sebab memang kami buat sikit-sikit, tengok sekian-sekian. Jadi Masya Allah, tuan-tuan dimati Allah sekalian, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang menghubungi semalam, yang berniat untuk melengkapkan. Bahkan bila saya tengok, saya dah nampak daripada kewangan tersebut, saya boleh beli juga banyak kitab yang boleh menambahkan rujukan saya dan boleh melengkapkan studio ini dengan lebih cepat, dengan peralatan-peralatan yang canggih, supaya kerja-kerja dakwah itu lebih lancar. Dan setiap kali saya gunakan, pahala tu mengalir juga untuk anda. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang hubungi. Saya semalam niat nak share je tempat ni, tapi mungkin orang nampak okey, tak berapa siap lagi, jadi ada orang hubungi. Saya nak ucap jutaan terima kasih banyak-banyak, alhamdulillah. Dan kalau siapa ada yang ingin lagi menyumbang, kalau lebih, kita akan kembalikan kepada sumber NGO kita, Sahabat Amal Care, untuk kelancaran kerja-kerja dakwah yang lain. Alhamdulillah, muslimin muslimat, minta maaf lebih masa lagi. Jadi, Masya Allah, ramai juga rupanya ya. Ada rezeki, kita akan berjumpa pada esok hari seperti biasa pukul 7 pagi. Saya dah tak boleh janji dah 7.30. Saya mohon maaf. Dan sekali lagi kepada siapa yang berhajat untuk melakukan ibadah korban, maka anda boleh menghubungi nombor yang kita kongsikan, ataupun PM kita, ataupun WhatsApp nombor-nombor yang biasa kita terakan. InsyaAllah, niat dulu, doa dulu, minta dengan Allah permudahkan hajat kita untuk buat ibadah korban. Kemudian nak bayar nanti dekat-dekat pun tak apa, yang penting daftar dulu. Daftar dulu, book dulu. Kita nak allocate siap-siap lembu, sebab kita memang ada ladang sendiri, namanya ladang ummah. Ladang ternak ummah memang ada ladang sendiri. Jadi tuan-puan dan mati Allah sekalian, boleh saja book dulu, tempah dulu kan, booking dulu. Nanti bayar, bahkan anda boleh bayar 2 kali, boleh bayar 3 kali, boleh bayar berapa kali. Ustazah, dalam tempoh ni saya nak bayar seminggu sekali boleh? Nak bayar ansuran 2 kali boleh? Boleh. Yang penting bayar tu full sebelum ibadah korban. Dan tarikh akhir, kalau ibadah korban di Malaysia, 3 hari sebelum ibadah korban. Macam tu lah. 3 hari sebelum anda boleh daftar lagi. Boleh bayar ansuran dan sebagainya. Yang penting selesai sebelum tu. Yang penting hubungi dulu, tanya dulu kaedah. Ustazah, saya tunggu gaji pun boleh. Booking dulu sebab kita nak pastikan lembu cukup. Sekarang lembu kita ada lebih kurang dalam 500 ekor. Jadi itu kita nak, kalau ada lebih, kita nak kena cari lagi lembu dan kita feed dia supaya badan dia fit untuk dapat daging yang baik, lembu tu gemuk, supaya kita boleh bagi yang terbaik, daging yang terbaik kepada asnaf fakir miskin. Subhanallah, muslimin muslimat nikmati Allah sekalian. Terima kasih banyak-banyak. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, jangan tutup. Okey. Kita tangguhkan majlis ilmu kita. Okey. Maka kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya sebenarnya memakai tudung IH ni Asma Harun. IH ni Asma Harun. Siapa dan semua tudung-tudung yang saya pakai adalah keluaran saya sendiri. Ada pelbagai saiz S pun ada, dan tudung ni untuk kanak-kanak pun ada. Siapa yang mungkin baru nak belajar nak pakai tudung labuh ataupun tudung bulat, muslimat sekalian, boleh saja mula dengan saiz S. S pun tetapi cukup syarat menutup aurat, maksudnya bawah bahu dan tutup dada. Masya Allah. Ni saya pakai saiz SL. Dan ada saiz L, ada saiz M dan sebagainya. IH ni sebenarnya kita dah 1 tahun ada jenama Asma Harun. IH Asma Harun. Sama juga jubah pun saya pakai adalah jubah jenama sendiri. Ini ada logonya IH Asma Harun. Jadi kepada siapa yang nak support perniagaan jihad ekonomi kita untuk kelangsungan kerja dakwah, kerja amal, kerja kebajikan, anda boleh ke link Shopee. Link Shopee kita adalah Galeri Ustazah Asma Harun. Di situ ada pilihan-pilihan produk di bawah kami. Galeri Ustazah Asma Harun. Cari ya, Galeri Ustazah Asma Harun, itu link Shopee kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.